أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jauh Kosong je meja tu. Air tak? Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izinnya, limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, kita semua dapat berkumpul dalam majlis ilmu kita. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Mic tak on ke? Mic tak on ke? Tak dengar. Masya Allah. Minta maaf. Masya Allah. Minta Tak maaf. dengar. Okey, dah dengar. Okey, dah dengar. Dah dengar. Okey, dah dengar. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Assalamualaikum semua. Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Mila bagi tahu. Kerana saya ni syok sendiri kadang. Masya Allah, minta maaf semua dekat Google Meet. Okey. Alhamdulillah Kak Mila, Kak Norizan, okey. Dapat bersama di Google Meet. Alhamdulillah, Kak Bida, Kak Z, Kak Azmi, Kak Norsyah Nordin, okey, Liza, Kak Aisyah, okey. Alhamdulillah dapat bersama pagi ini. Okey. Pertamanya, kita berada di bulan Rabiul Awal, okey. Bulan kelahiran juga bulan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tengok sekarang langit sangat-sangat, kalau malam lah sangat-sangat indah dengan bulan dan bintang-bintangnya, Masya Allah, Tabarakallah. So, kita masih berada di surah Al-Infitar, surah ke-82 di dalam juzuk 30 iaitu juzuk Amma. Kita masih dalam perbincangan awal surah, okey. Bercerita tentang langit lagi. Okey, tentang langit. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan surah yang lepas, surah At-Takwir, okey, tentang matahari. Okey, dan hari ini surah Al-Infitar, okey, yang bermaksud yang terbelah, yang terpecah, yang terbelah. Yang terpecah dan terbelah. Okey. Surah Makkiyah, surah Makkiyah ni adalah menceritakan tentang akidah, tentang tauhidullah, mengesahkan Allah, tentang nubuwah iaitu kenabian dan al-ba'is ataupun hari kebangkitan. Okey. Kenapa diulang-ulang cerita tentang hari kiamat? Diulang-ulang cerita tentang hari akhirat, terutama juzuk Amma, surah-surah lazim. Kenapa Allah dalam surah juzuk Amma ini, surah-surah lazim terutamanya kita selalu baca dalam solat, banyak menceritakan tentang hari akhirat? Kenapa? Sebab sungguh kita manusia ini selalu lupa, okey? Sebab tu Quran itu fungsinya antaranya al-zikra, iaitu sebagai peringatan. Kalau kita lupa hari akhirat, automatiklah maknanya lupa juga tentang kematian. Okey, lupa juga tentang kematian. Kita sibuk sangat, okey, kadang terkejar sana terkejar sini, terlupa zikir petang, kan? Terlupa zikir pagi. Okey, Allahu Akbar. Tapi yang kita takut mati, yang kita takut sangat nak mati, kadang-kadang ada orang tengah makan pun boleh mati, tengah bercakap pun boleh mati. Maksudnya proses tak berapa lama. Yang menakutkan sekarang ialah proses selepas kita mati. Okey, kalau kita tengok, kita dah belajar surah Abasa, kita dah belajar surah mula-mula sekali surah An-Naba, lepas tu An-Nazi'at. An-Nazi'at tu dah cukup mengerikan juga sebab kisah tentang malaikat pencabut
nyawa. Okey, kita pilih nak an-nazi'at ke nak an-nashitat. Okey, kita dah decide dah kita nak malaikat yang lemah lembut. Kemudian surah Abasa. Okey, surah Abasa. Lagi kita dah tadabbur surah At-Takwir, sekarang surah Al-Infitar. Kalau kita tengok kebanyakan surah yang kita dah tadabbur ni, okey, kenapa dimulakan dengan langit? Okey, kenapa dimulakan dengan langit? Sebab dekat dunia sekarang ni, kalau kita tengok tsunami, dia berlaku dekat bawah, kat bumi. Okey, pokok tumbang, gempa bumi, tu kita biasa tengok. Bukanlah biasa tengok, maksudnya kita pernah tengok. Okey, macam tsunami tu kita pernah tengok berlaku kat Aceh. Tapi kita belum pernah lagi sampai selagi kita masih hidup sekarang ni, belum pernah lagi tengok langit terbelah. Okey. Dan kalau kita tengok kan, surah Al-Fitar, surah Takwir, benda-benda ni semua belum berlaku. Tapi Allah gunakan iza. Iza tu macam dah berlaku. Maknanya nak menunjukkan betapa ia pasti berlaku. Selalunya benda kalau dah berlaku maknanya pasti berlaku lah kan. So Allah gambarkan bahawa kejadian hari kiamat ini pasti berlaku, Allah gunakan fi'il madhi. Tapi cuba kita renungkan. Apa faedahnya Allah menceritakan tentang peristiwa ataupun fenomena yang akan berlaku pada hari kehancuran nanti? Apa yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala pertama? Kenapa Allah ceritakan pada kita? Okey? Kenapa? Apa faedahnya Allah cerita kat kita? Kenapa? Sebab sekarang ni kita tengok langit pun cerah ke gelap. Okey? Tak ingat mati juga. Okey? Dah mula tadabbur ni, kita dah mula ingat dah tengok langit sekarang ni. Dulu kita ingat surah Al-Mulk, tengok keindahan bintang. Bintang sebagai penghias langit. Bintang sebagai perejam syaitan. Tapi bila dah tengok, dah masuk surah At-Takwir ni, kita dah makin ngeri. Okey, masuk surah Al-Fitar dah makin lagi ngeri. Okey, sungguh langit belum terbelah, bertaubatlah. Okey, bangun pagi, Alhamdulillah, langit belum terbelah lagi. Okey, kalau siling kita retak pun kita dah risau. Bukan siling retak, dinding rumah kita retak pun, belum siling retak pun kita dah risau. Okey, ini kan pula siling retak. So, kenapa? Apakah faedahnya? Kita tengok surah Al-Fitar ni, 2, 1 dan 2 adalah fenomena yang berlaku di langit. Ayat 3 dan 4 adalah apa yang berlaku di bumi. So, 2 kejadian selepas tiupan sangkakala pertama yang berlaku di langit, 1 dan 2. Dan ayat 3 dan 4 ialah apa yang berlaku di bumi. Okay, so ayat pertama, kita belum baca buku kita lagi kan? Buku Hamka kita ni, Tafsir Hamka. So, buka buku kita, muka surat 94. Muka surat 94. Minggu lepas kita belum buka lagi buku kita ni. Buka muka surat 94, surah Al-Infitar. Okay, Tafsir Hamka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Kita dah tadabbur 1 sampai 5 minggu lepas. Okay, itu yang kita dah nampak. Setakat ini kita hidup langit belum pernah retak lagi. Okey, tapi kita dah pernah tengok tsunami, kita pernah tengok gempa bumi. Okey, so langit belum pecah maknanya bintang-bintang belum berguguran. Okey, kalau kita tengok ayat 1, apabila langit telah terbelah. Ayat 2, dan apabila bintang-bintang telah jatuh berserak. Kenapa bintang jatuh berserak? Sebab tempat bintang tu di langit. Bila langit dah retak terbelah, maka bintang pun jatuh berserakan. Okey. So, Allahu Akbar. Sebenarnya, sekali lagi soalan saya, apa faedahnya Allah menceritakan semua ni untuk kita? Okey, Allah nak tunjukkan, Allah nak ceritakan pada kita tentang kekuasaan dia. Okey, kalau yang Allah cerita ni, ini peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Selepas tiupan sangkakala pertama semuanya akan hancur, Allah tunjukkan satu persatu, step by step. Sebenarnya Allah nak beritahu kita satu berita penting, iaitu kalau kau rasa surah Takwir, sekarang surah Al-Fitar ini sangat-sangat dahsyat yang akan berlaku. Dahsyat lagi berlaku selepas itu. Apa dia yang berlaku selepas itu? Kita akan dikumpulkan 50,000 tahun. Kita akan lebih kurang matahari. Ada kata satu batu, ada kata sejengkal dengan kita. Bayangkan, kejadian itu jauh lebih ngeri berbanding langit terbelah, laut meluap,
Allah nak beritahu kita, kalau itu pun Allah mampu buat, keadaan yang begitu sangat menakutkan. Kau tahu tak, selepas itu adalah jauh lebih menakutkan. Dan Allah berkuasa untuk melakukan itu semua. Okay. So, bila kita renung ayat ni, sepatutnya kita rasa, ya Allah, kita dah debar dada kan. Ya Allah, macam ni kalau langit kena gulung? Macam ni semua gelap? Macam ni bintang jatuh depan kita? Planet Zuhal jatuh depan kita? Macam mana? Okay. Dan sungguh Allah nak beritahu, ingatlah wahai manusia, apa yang berlaku selepas itu adalah jauh-jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Okay? Sebab hari hisab itu pasti. Dan kalau terus, ini adalah surah Makkiyah, orang kafir Quraisy waktu itu sangat tidak percaya pada hari kebangkitan. Berlaku hari kiamat, mereka tidak beriman, mereka tidak yakin, mereka tidak percaya. Okay? Mereka sampai ada yang tu bawa tulang jumpa Nabi. Ni yang dah jadi tulang ni. Adakah kau nak kata lepas jadi tulang, hancur jadi debu ni akan dihidupkan semula? Akan jadi manusia semula? Mereka tak percaya semua tu. Okay? Mereka tak beriman pada hari kiamat. Okay? Allahu Akbar. Okay? Sekarang ni tengok langit, bukan nak tengok keindahannya sahaja. Ingat, 17 kali paling kurang kita sebut Malik Yaumiddin. Sepatutnya sekurang-kurangnya juga 17 kali kita ingat tentang hari kebangkitan. Yaumiddin, hari kiamat. Okey. Sekali lagi, apa faedahnya? Untuk kita ketahui yang kita pasti dibangkitkan dan hari kebangkitan jauh lebih dahsyat daripada hari kemusnahan. Okey. Mula-mula kan tiupan sangkakala pertama semuanya hancur. Yang berlaku selepas sangkakala kedua tu, itu lebih dahsyat lagi. Okey. Allahu Akbar. Wa idzal biharu fujirat. Laut-laut meluap. Okey, laut-laut meluap. Fujirat. Okey. Fujirat ni kita kena tengok dulu surah Ar-Rahman. Baru kita faham betul-betul apa maksud fujirat. Okey, surah Ar-Rahman, surah ke-55. Surah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maraj. Okey? Dia alirkan. Okey, Allah biarkan Bahrain, kalau kita belajar bahasa Arab dia adalah musanna, maknanya dua. Bahrain, dua lautan. Maknanya ada air tawar, ada air masin. Bertemu kah? Liqa bertemu. Yaltaqiyan. Okey? Dia Allah biarkan dua laut, air yang masin dan air yang tawar mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Okey, mengalir bertemu kat mana? Dekat muara. Okey, air sungai akan bertemu dengan air laut. Mereka akan bertemu. Air laut dan air masin akan bertemu. Akan tetapi Allah kata bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada penyekat. Mereka bertemu tapi ada sekatan. Barzakh. Itu yang kita lepas mati, kita masuk alam barzakh. Okey. Barzakh ni macam dinding lah. Dinding, penyekat yang memisahkan kita dengan dunia. Sebab tu alam barzakh ni ialah transit antara alam dunia dengan alam akhirat. Okey, di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sepadannya. Cuba bayangkan kalau air tawar, air sungai, Allah biarkan bersatu dengan air masin. Kita boleh ke minum air masin? Kita boleh basuh baju ke dengan air masin? Kita kalau mandi dengan air laut macam mana? Macam mana pun kita akan bilas kan? Sebab apa? Melekit badan. Sebab tu Allah tanya lepas tu ayat 21. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu lagi antara nikmat Tuhan yang kamu dustakan. Sedar tak kita nikmat Allah pisahkan air tawar dengan air masin? Sedar tak kita? Itu adalah nikmat dari Allah. Allahu Akbar. Okey, semuanya Allah peringatkan kat kita. Sebab tu nanti mata ni akan disoal. Okey, mata ni akan ada soal. Kau guna tak untuk tafakur alam? Bila tafakur alam, insya-Allah kita akan lebih kagum dengan kekuasaan Allah. Bila kita kagum dengan kekuasaan Allah, lain macam kita solat, lain macam kita berzikir. Sebab apa? Inilah cara untuk aku memujimu, ya Allah. Okay, segala puji. Sebenarnya kalau kita ingat tak? Kita tadabbur Fatihah dulu.
Apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin? Apa kesan psikologi bila kita sebut alhamdulillah? Bila kita sebut alhamdulillah, ialah kita akan dapat kesan redha. Sebab itu bila diuji, alhamdulillah ala kulli hal, bila dapat nikmat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau kita faham benar-benar makna hamd adalah ialah untuk mewujudkan rasa redha. Suami garang ke, suami kedekut ke, suami baik ke, okey, semuanya alhamdulillah. Suami bakhil sebab Allah nak kita jangan jadi orang yang bakhil. Lawan kepada dia. Okey, suami yang tegas, Allah sebenarnya nak latih kita, nak kita jadi orang yang, isteri yang disiplin. Okey, semuanya alhamdulillah. Tidak ada yang sia-sia, semua ada tujuan. Okey, sebab tu alhamdulillah itu menerbitkan redha. Ingat tak? Ingat tak? Dulu tadabbur Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim terbitkan apa? Rahmat. Okey, kita selalu lupa nikmat rahmat Allah. Okey. Al-Malik ya Al-Malik. Malik Yaumiddin. Apa tindakan refleksi psikologi kita, jiwa kita? Apa dia? Ialah bila kita sebut Malik Yaumiddin, kita minta Allah pegang hati kita istiqamah, iaitu sampai, sebab kita tahu Allah Al-Malik ni sangat berkuasa. Allah boleh jadikan orang tu sepanjang hidup dia mengamalkan seperti ahli syurga, tapi hujung hayatnya ahli neraka. Dan Allah boleh jadikan orang yang di dunia dia hidup macam ahli neraka, tapi hujungnya husnul khatimah. Allah berkuasa. Sebab tu bila kita sebut Malik Yaumiddin, tolonglah ya Allah, peganglah hati aku, peganglah jiwaku, semoga aku tetap berada di siratal mustaqim. Semuanya dalam Fatihah tu semuanya berkait. Semuanya terkait. Okay, alhamdulillah Kak Ruzila, Kak Salina Zaini, Kak Darima, Kak Absah, Kak Syarifah Siddiq. Okey, dapat bersama pagi ni. Alhamdulillah. Ahlan. Okey. So, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan telah meluap-luap, okey, fujirat, okey. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau tempat-tempat yang tinggi maksudnya tinggi kebarangkalian untuk air laut tu melimpah, kadang-kadang dia letak guni-guni pasir, kadang-kadang benteng lah, buat benteng supaya macam mengelak banjir, betul? Okey, tapi kebanyakan pantai, kebanyakan ni, ada tak kita memang letak benteng? Sort of tebing. Kenapa tak pernah pula sampai ke darat? Maksudnya kita ni tenggelam lah. Belum lagi. Siapa yang tahan tu? Allah yang tahan. Setinggi mana pun ombak, belum lagi sampai kat kita, sampai kita tenggelam seperti hari kiamat nanti. Wa idzal bihar fujirat, apabila lautan telah meluap-luap. Sebab apa? Masa tu kan gunung, apa daripada gunung? Minggu lepas saya dah sebut 5 step. Apa yang berlaku pada langit kan? Mula-mula infitar, lepas tu insyiqaq, lepas tu langit mula lemah. Okay, surah Al-Haqqah. Kemudian bila dia dah lemah, dia dah ready untuk tangkal daripada bingkai dia, iaitu kushitat. Okay, kemudian yang kelima ialah at-tay. Okay, memang itu ingat 5 Gunung pula, gunung Allah akan cabut daripada pasak dia. Okay, bila dah cabut, terbang lah. Bila terbang, hancur jadi debu. So, bila dah tak ada pasak, apa lagi yang boleh halang daripada laut tu melempah ke darat? Dah tak ada dah. Okey? Dah bergoncang ni. Pasak dah tak ada. Maka bumi ni dah bergoncang, air laut dah melempah, dan air laut tu kita belajar surah Takwir dah mendidih. Panas meluap-luap, mendidih-didih. Air mendidih-didih, apa jadi? Dia akan melempah kan? Bluk, bluk, bluk. Macam tu. Okey? Dia dah akan melempah. So, maknanya nanti bumi ini akan ditenggelami dengan air laut yang melempah-lempah. Dan apa pula jadi pada air laut? Okey, laut tadi dah cerita, langit 5 step, gunung 3 step. Laut, langit, gunung, okey, laut first kali ialah fujirat. Super juga langit tadi yang first kali infitar. Lepas fujirat, lepas dia meluap-luap, dia akan bersatu air tawar dan air masin. Tadi surah Ar-Rahman Allah kata memang Allah siapkan ada penghalang, air tawar dan air masin tak akan bersatu. Okey, sebelum hari kiamat. Kemudian lepas fujirat bersatu air tawar dan air masin, barulah jadi sujirat. Okey, sujirat ni menyala-nyala.
Okey, kemudian dan last sekali dia akan mengering. Lepas dah bercampur dan melempah, kemudian akhirnya akan mengering. Tak ada lagi sungai, tak ada lagi laut. Masa tu kita dah memang rata padang mahsyar. Okey, ini menurut ulama tafsir. Allahu Akbar. Kita rasakan kengerian ini sebab Allah nak ingatkan kita apa tadi? Apa yang berlaku lepas kehancuran ni jauh lebih dahsyat lagi. Jauh lebih dahsyat. Sebab kita akan dapat result. Kan? Macam dulu kita nak ambil result SPM kan berdebar dia lain macam. Okay? Sebab nak ambil result lepas tu. Okay? Malam pun dah tak boleh tidur dulu kan. Okay? So Fujirat ni Allah gambarkan kalau kita nak faham Fujirat tu dia dah melimpah, meluap-luap dan melimpah-limpah sebab apa? Dah tak ada lagi benteng. Allah dah tak tahan lagi sekatan tu. Maka dia akan air masin campur dengan air tawar. Okey, dah tak ada barzah, air sungai pun dah dan air laut dah melimpah-limpah. Okey. Dan menenggelamkan bumi. Okey, Allahu Akbar. Semuanya akan tenggelam Fujirat itu sejirat. Yang mana dulu? Infitar. Surah Infitar. Fujirat 10. Fujirat. Fujirat itu bukan melimpah. Fujirat tu meluap-luap kan? Meluap-luap tu kan sampai melimpah. Meluap-luap kan? Menyala-nyala. Tapi kalau ikut nanti double check, tapi itulah saya dengar dalam kuliah Dr. Firan. Panaskan dulu, kemudian kalau dia fujirat, meluap sama limpah. Takwir Sujirat kan? Nanti kita double check Fujirat, Sujirat. Sujirat, Fujirat. Usyirat Sujirat. Apabila lautan telah menggelegak. Kalau Sujirat, lautan telah menggelegak, ayat 6. Melimpah keluar kerana terlalu panasnya. Fujirat 3, menggelegak, mendidih kerana guncangan yang ada pada seluruh permukaan jagat ini. Nanti kita confirmkan balik mana satu dulu. Ini tak boleh terus jawab. Nanti buatnya salah sekarang. Okey. Cuba tengok Al-Insyiqaq. Ada tak pasal laut? Dia kena compare dengan Insyiqaq lepas Mutaffifin. Ada tak pasal? Tak apa, nanti kita masukkan confirmationnya insyaAllah nanti lepas ni. Ya, Kak Zaitun Zainal, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosna, Alhamdulillah. Okay. Fujirat, kalau ikutkan langit pun infitar dulu baru insyiqaq. Baru at-takwir. Nanti kita confirmkan Okay. Meluap-luap. Kalau tengok celik tafsir je. Mendidih juga kan? Mendidih juga. Lautan pecah menjadikan meluap. Waktu itu air laut akan mendidih dan akan melimpah ruat naik ke daratan. Macam Fujirat dulu baru mendidih. Kalau ikut sini. Wallahualam, nanti kita confirmkan ya. Mungkin dia berlaku serentak ke, meluap sambil mendidih. Kan? Okay.
Okay, wa idzal biharu fujirat. Kalau siapa ada jumpa jawapan pun share dengan kita orang ya. Share dengan kita, belajar sama-sama. Okay. Ada yang lebih jumpa yang lebih meyakinkan ke daripada tafsir-tafsir yang dibaca, silalah berkongsi dengan kami. Okay. Okay, yang keempat, wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kubur-kubur telah dibongkar. Kubur-kubur telah dibongkar. Okay. Bumi ibarat terbaliklah, maknanya isi dia semua terkeluar. Okay. Yang dalam kubur semua terkeluar. Inilah bila dah semua dah melimpah-limpah. Okay. Semua akan, bumi kan, kita belum lagi Al-Zazalah semua lagi ni. Al-Qari'ah ni semua belum lagi ni. Bumi bergegar akan mengeluarkan isinya. Okay. Kalau kita perhatikan kubur, sebab itulah Rasulullah mengajarkan kita pagi dan petang berdoa daripada azab kubur. Okay. Itu belum lagi doa sebelum bagi salam. Kan ada juga Nabi ajarkan kita, maknanya kalau 5 kali solat satu hari yang wajib tu, 5 kali dah kita doa daripada azab kubur. Okay, daripada azab api neraka. Kemudian kalau zikir pagi petang tu, okay, kita ada baca dekat zikir pagi petang kan, minta doa yang first. Lepas 3 kul tu, okay, lepas 3 kul, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, lepas tu, Rabbi, Tuhanku yang memilikiku, menciptaku, yang mengaturkanku. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Okey. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan siksaan di alam kubur. Okey, cuma saya nak share sikit lagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Cuba tengok terjemahan. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami masuk di waktu pagi. Panjang kan? Dengan rahmat dan pertolonganmu. Dalam bahasa Arabnya apa? B je. B je. Bismillah apa makna bismillah tu? Ba al-isti'anah. Ba mohon pertolongan. Ba mohon keberkatan. Kita sesama manusia, bila kita dah tak daya, dah tak larat, baru kita minta tolong, betul? Tapi Allah mengajar kita, sayangnya Allah kat kita, sebelum kau rasa terdesak lagi, Allah dah ajar kita, minta siap-siap. Kalau kita hayati zikir pagi dan petang, faham setiap satu tu, sungguhlah ya Allah di pagi-pagi ni, kalau takut-takut kita lupa bab isti'anah nanti lepas-lepas ni, kita nak drive, kan? Kita nak beritahu, drive nak pergi kelas ni. Contoh, masuk cerita, Bismillah. Mohon ya Allah. Nombor 1 kerana Engkau ya Allah. Okay, barulah kereta tu asbab je untuk saya sampai. Tapi menyampaikan saya ialah Allah. Allah dulu. Apa-apa Allah dulu. Apa-apa Allah dulu. Sebab tu, dalam zikir pagi ni, Allahumma bika. B tu, satu huruf baris bawah. Tu dia satu huruf ba. Tapi maksud dia, cuba tengok terjemahan dia. Dengan rahmat dan pertolonganmu. So, bukan kita yang pandai sangat dah bangun tidur ni. Tak. Dengan rahmat Allah kita bangun. Dan pertolongan Allah. Ba'al isti'anah. Kita tadaburlah surah apa pun. Perhatikan. Patah balik. Kita mesti kembali kepada Al-Fatihah. Satu bila kita solat, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan betul-betul kita bergantung pada Allah. Sangat perlukan Allah. Alhamdulillah tadi nak terbitkan apa? Redha. Kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Engkau yang mengatur alam ini, ya Allah, sungguh aku redha dengan semua ketentuan takdirmu. Sebab kau mengatur alam ni. Dan kau yang mengatur hidup aku. Kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Semuanya nikmat ya Allah. Dan aku harap sangat aku dapat nikmat syurga. Ar-Rahim.
Ingat, dunia baru dapat satu. Allah reserve 99 rahmat dia di syurga. Dia kan jadi tadabbur Fatihah pula bulan ni. Tapi macam lupa je Ustazah. Macam tu lah. Kita ni memang pelupa kan. Sebenarnya kita orang pun syukur juga ada kelas batch kedua Fatihah. Ulang kaji balik. Macam Kak Z kan dia masuk juga kelas petang ni. Dia jadi macam ulang kaji balik belajar Fatihah. Sebenarnya kan saya sampai bila-bila pun saya akan suka sangat masuk kelas tadabbur Fatihah. Tak kira lah mana-mana ustaz-ustazah pun, saya memang akan suka. Saya memang akan suka. Sebab bila kita belajar je Fatihah, kita akan membongkar surah-surah lain. InsyaAllah, pasti Allah bongkar satu-satu. Padahal saya dah 5 kali dah saya dengar tadabbur tu. Alhamdulillah ialah untuk menimbulkan redha. Tetap juga lupa. Semalam dengar balik, ingat balik. Rupanya saya dah tulis dalam 3 buku nota. Benda yang sama, tapi saya lupa. Tu saya lah tu. Okay. Allahu Akbar. Wa idza quburi bu'sirat. Ingat jangan lupa sebelum bagi salam ada doa yang Nabi dah ajarkan kita. Dalam Hisnul Muslim ada Hisnul Muslim yang ke-24 yang ke-24. Nampak tu doa selepas membaca tasyahud sebelum salam. Ni siapa yang lupa? Saya yakin dalam ni semua dah ingat kan? Tapi kot-kot lupa ataupun nak beritahu kat orang lain. Yang first kali, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Riwayat Bukhari. Okay? Itu dalam Hisnul Muslim. Ini jangan tinggal. Lepas tu kalau doa Muaz bin Jabal sebelum bagi salam apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika. Kenapa kita susah nak bersyukur? Kita lupa Allah. Sebab tu nombor 1 minta, bantulah aku ya Allah ala zikrika. Untuk ingatmu ya Allah. Lepas tu, wa syukrika. Kalau kita selalu ingat Allah, tengok langit ingat Allah, tengok anak ingat Allah, tengok pokok bunga ingat Allah, insya-Allah kita akan mudah sangat bersyukur. Wa syukrika. Wa husna ibadati. Bila kita bersyukur, ingat syukur tu apa? Syukur adalah praktis. Praktikal. Orang yang bersyukur adalah orang yang praktikal, iaitu dia melakukan ketaatan. Okay, sebab tu lepas solat dia akan infak. Sebab syukur, apa tanda kesyukuran? Apa tanda orang itu bersyukur? Tadi ingat tak? Alhamdulillah ialah dia redha. Lepas dia redha atas nikmat Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Al-Malik, dia takut hari kiamat. Orang yang redha, banyak sebut Alhamdulillah, dia nak orang yang bersyukur. Bila dia bersyukur, dia taat pada perintah Allah. Semua yang Allah perintah, dia akan buat. Okay? Itu yang solat ke, zakat ke, infak ke, bukan sebab terpaksa. Sebab faham. Sekali lagi saya ingatkan, berilmulah dulu, baru beramal. Sebab itu dalam surah Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu dulu ke wa'amilu. Iman dulu. Baru beramal. Macam mana nak beriman kalau tak ada ilmu? Ilmu dulu. Berilmu baru kita dapatkan ilmu yang sahih. InsyaAllah amal kita salihat. Ramai orang dia gupur gapah, dia terus nak amal, rupanya bid'ah. Rupanya benda yang tak sahih. Okay? So, iman dulu. Bina kepercayaan dulu. Bina keimanan dulu. Sebab tu 0 hingga 7 tahun ialah kenalkan anak kepada Allah. Itulah ilmu. Nombor 1 minta juga Allah. Nabi ajar kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kejap lagi kita akan jumpa ayat. Kenapa manusia boleh lupa tentang akhirat? Sebab dia tak kenal Allah. Okay, ilmu. Berilmu. Sebab tu Fatihah 1 sampai 4. Adakah Fatihah terus dimula-mulakan iyyaka na'budu? Al-Fatihah 1 sampai 4 ialah tentang Allah. Kenal Allah dulu, baru kita iyyaka na'budu. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, bila kita cek balik, banyak benda yang kita kena berlapang dada dan tinggalkan. Rupanya dia bukan sunnah Nabi. Okay? Allahu Akbar. Kalau kita ingat kelas Riyadhus Shalihin kita, yang paling kita takut kalau kita pula memperlecehkan sunnah tu. Ibaratnya, Nabi tahan kita, tapi kita sendiri yang nak lepas masuk api neraka. Wa'iyadzubillah min zalik. Okay, wa idza quburi bu'sirat, jangan tinggal doa tu. Kemudian doa dalam zikir pagi dan petang. Okay, jangan tinggal. Doa mohon perlindungan antara daripada azab.
kubur. Okey, ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mengetahuilah jiwa apa yang telah pernah dikerjakannya dahulu dan dia kerjakan kemudian. Apa maksudnya tu? Seperti permulaan surah At-Takwir yang telah lalu, awal surah Al-Infitar ini pun tidaklah jauh daripada itu, iaitu menggambarkan betapa dahsyatnya. Oh, ni intro dia. Okey, so kita dah minggu lepas kita dah sentuh apa maksud qaddamat. Ulama tafsir ada tiga yang membincangkan apakah maksud qaddamat wa akharat. Yang pertama ialah ibarat semua amalan kita, okey. So kita akan melihat ganjarannya nanti di hari kiamat. Kita akan dapat kitab amalan kita, okey. Dan kita dah sebenarnya bila kita dapat kitab amalan kita dah tahu tak kat mana endingnya. Sebab Allah dah beritahu kalau terima dengan tangan kanan berbahagialah. Okey, wa'udzubillah kalau tangan kiri. Belum buka lagi baru terima pun sebenarnya dah tahu. Dan bila kita baca pun record amalan kita tu pun kita dah boleh ingat semua perkara dan kita dah tahu dah apa kesannya. Okey. Dan ingat surah Al-A'raf. Tahu tak surah apa itu Al-A'raf? Apa itu Al-A'raf? Surah ke-7. Adalah golongan yang kebaikannya sampai tak layak dia masuk neraka. Tapi tak cukup nak buat dia masuk syurga. Dia tengah-tengah. Tension tak? Tension. Okay, tu semua kena study Macam ni benda kena buat. Ya, tak ada masa dah kita ni. Okay. Yang pertama maksudnya ialah sungguh manusia akan tahu semua amalannya, qadamat yang terawal ke, yang kemudian ke, semua dia akan tahu, dia akan melihatnya sendiri dan terus tahu ganjarannya. Positif ke negatif. Okey, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Semua dia akan nampak setiap semuanya akan dihisap. Pendapat kedua ialah qadamat adalah amal soleh, wa akharat adalah amal yang tak soleh lah, amal yang toleh. Okey, amal maksiat. Okey, qadamat, pendapat kedua, qadamat adalah amal soleh, akharat adalah amal maksiat yang membuatkan dia makin dekat ke neraka. Dia dah nak ke syurga ni. Tapi datang amal maksiat, undur. Lepas tu dah nak mendekati syurga, tapi kerana ada amal maksiat akan menyebabkan mundur ke neraka. Sebab tu kita kat dunia sekarang ni, hisaplah diri hari-hari. Hisap diri hari-hari. Sebenarnya bagus daripada zaman mak-mak saya dulu. Mak saya kata zaman dulu ilmu hisap bukan ilmu matematik. So bila sebut hisap ni kita akan mudah lebih senang ingat muhasabah. Betul? Hisap. Okay, ilmu hisap. So malam matematik lah tak ada. Kita cakap muhasabah diri kan. Okay. Kalau kita sebut ilmu hisap, kita kalau sebut pahala 1, Allah ganjarkan paling kurang 10 kebaikan. Dia tu kan nampak ilmu hisap Al-Quran tu. Kan? Okay. So, qadamat adalah tanda, adalah amal soleh. Akharat adalah amal maksiat. So, hisap diri kita. Adakah banyak nak menuju ke syurga ke amalan kita atau amalan yang lebih nak mendekat ke neraka. Wa'yuzbillah misalnya. Okay. Dan kita tahu zaman sekarang pula terlalu banyak channel untuk dekat ke neraka kan? Ya. Yeah. FB, YouTube, Insta. Tak apa-apa pun yang kita tak tahu lagi, banyak channel lah. Channel cari jodoh lah dan kebanyakan. Apa? Dekat phone kita kadang-kadang iklan kat bawah tu. Kan? Macam-macam apps ada. Netflix. Entah saya pun dah, makin lama kita dah makin tak tahu dah. Apa benda budak-budak ni punya channel kan? Okay? Kau tanya sekarang, dulu kita tak pernah dengar. Ada tak pernah dengar dulu cerita-cerita nak jadi YouTuber? Budak sekarang dia kata YouTuber lagi kaya mah. Itu. Dia nampak kaya je. Okay. Tak payah sekolah mah. Jadi YouTuber. Belum habis SPM dah ada kereta. Dia kata. Oh. Okay. Okay. So kalau kita nampak sekarang. Qadamat adalah amal soleh. Akharat adalah amal maksiat. So ini pendapat kedua. Okay. Yang ketiga. Qadamat adalah amal masa di dunia. Akharat adalah amal yang
Kita ni dah mati tapi amalan tu berterusan. Iaitu kita wakaf perigi ke, kita wakaf infak untuk pembinaan masjid, pembinaan tahfiz, kita wakaf buku, kita wakaf ilmu, kita ajak orang doa, kita ingatkan, contoh kita wakaf buku zikir pagi petang, orang tu amalkan guna buku zikir pagi petang tu. Okey, cuma jangan wakaf maksiat. Apa pula wakaf maksiat tu? Ialah kita mengajar amalan-amalan yang tidak sahih ataupun tips-tips petua yang tak benar. Jangan itu jadi wakaf maksiat. Selagi orang tu buat, contohnya ajar berjudi, ajar mencuri. Okey? Oh, kau curi tak pandai tu. Okey? Bagi tips pula. Waktu-waktu sesuai untuk mencuri, contoh. Okey? Ingat benda yang tak baik, benda yang tak betul, kalau dibuat betul-betul, dia akan menjadi. Benda yang tak baik, benda yang tak betul, kalau buat betul-betul, dapat hasilnya. Dan kalau benda tu memang betul, tapi tak buat betul-betul pun, tak dapat hasilnya. Oleh itu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, so pendapat ketiga, ulama tafsir, okay, ada tiga pendapat ni. Yang pertama tadi, maksud qaddamat akhirat tu semua amalan kita nanti kita akan dapat rekod kita tu dan kita akan nampak dan kita akan terus tahu ganjarannya jam tu juga. Dah boleh agak dah. Okey. Kedua ialah qaddamat adalah amal soleh, akhirat adalah amal maksiat. Yang ketiga, qaddamat adalah amalan semasa dekat dunia. Okey. Akhirat adalah amalan yang mengalir untuk kita walaupun kita dah meninggal dunia. Contohnya, kita tahulah apabila mati anak Adam, terputus semua kecuali 3 perkara. Kan? Sedekah jariah. Tak kira walaupun kita menyumbang, mungkin agaknya kau boleh kalau ikutkan kos yang kita sedekah tu mungkin sekampit simen. Tak apa. Selagi ada orang solat dalam tu, kita ada bahagian dalam tu. Wakaf tahfiz ke, wakaf tanah untuk rumah orang tua ke, benda yang baik-baik lah. Wakaf perigi, wakaf ilmu. Ajar orang benda-benda ilmu yang manfaat. Ataupun menulis buku ke, jariah yang mengalir lah, wakaf, jariah, anak-anak yang soleh-solehah. Sebab tu biarlah anak kita mengenal Allah melalui kita, mengenal Al-Quran melalui kita, faham solat melalui kita. Sebab setiap kali anak cucu kita solat, kita dapat bahagiannya. So kita nak dapat anak soleh-solehah, tengok diri kita dulu. Adakah kita dah menjalankan tanggungjawab? Anak itu adalah amanah. So selagi kita hidup, selama lagi kita hidup, harta masih milik kita, mutlak milik kita, maka buatlah apa yang patut. Nak wakaf ke, nak infak ke. Bila kita dah mati, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Itu dah jadi hak waris. So selagi kita hidup ni, berzikirlah, beramallah, sedekahlah, buatlah sebanyak-banyak yang kita terdaya. Kalau harta banyak pun tinggal tapi untuk waris, bukan lagi untuk kita. Dah masuk kubur, kita dah tak boleh dah. Kan? So, nak wakaf Quran ke, hari ni untuk anak-anak, tengok kita panggil guru Quran ke, kita panggil guru muzik. So, jangan wakaf maksiat. Itu paling penting. So, qaddamat akhirat ni satu pesan yang sangat penting. Sebab Allah nak peringatkan kita. Kita selalu lupa kan, yang kita ingat kadang-kadang je pula tu yang kita ingat ialah kita takut mati. Tapi Allah kata, kalau orang yang takut mati, takutlah lagi azab selepas mati. Kalau kita dah masuk kubur nanti, kita banyak baca kan dalam ayat Al-Quran. Orang yang dah masuk kubur semua nak balik kat dunia. Sebab apa? Dia nak buat amal soleh. Supaya juga nanti di ayat 5 nak beritahu kita, bila kita dapat kita amalan kita tu, penyesalan yang tak sudah-sudah kita akan menyesal. Kenapalah dulu sementara tunggu maghrib aku tak zikir petang? Kenapalah dulu, banyaklah. Kenapalah aku asyik ingat makan? Kan bahagianya hidup aku dulu kalau aku lebih banyak ingat Quran daripada aku ingat makan. Contoh. Dan ulama ada mengatakan kan, sebanyak mana kita perlu baca Quran, sebanyak mana kita makan satu hari. Itu paling simple tu. Paling simple.
Okay. Kita akan jadi orang yang paling menyesal. So, kita tak nak jadi orang paling menyesal tu. Ayat 5 ni nak beritahu kita, ingatkan kita, janganlah kau jadi orang yang paling menyesal nanti. Kenapa tak solat banyak? Kenapa tak faham Quran? Kenapa tak tafakur alam? Kenapa tak solat witir? Kenapa tak solat fajar? Kenapa tak zikir pagi petang? Menyesal. Satu persatu kita akan ingat semua yang kita dah miss dekat dunia. Kita tak buat. Okay, kenapa tak infak? Kenapa tak sedekah? Dia macam nanti ada wayang kat depan kita lah lebih kurang. Kita akan nampak semua. Ya Allah, kenapalah waktu tu aku asyik. Untuk makan, aku sanggup berjam-jam prepare. Okay? Daripada pergi beli barang, belum pergi pasar lagi, dah list dulu. Sebelum list tu, fikir menu dulu. Sebelum fikir menu dulu, Google dulu. Tengok step yang kita buat just untuk kita nak bagi sedap makan. Allahu Akbar. Ini pengalaman sendiri. Nak masak ni nasi ayam, Google je sampai 6-7 resepi. Nak nasi ayam hainan ke, kukus ke, madu ke. Nasi ayamnya macam-macam saya ni. Tapi sudahnya kadang beli je sudahnya. Okay. So betapa kita tak nak jangan kita jadi orang yang paling menyesal. So ayat 5 ni renung balik-balik. Aku tak nak ya Allah. Allah kata alimat, ketahuilah jiwa yang telah pernah dikerjakannya dulu dan dikerjakan kemudian. Ini satu peringatan untuk kita, okay? Dia ibaratnya serius dengan hidup. Okay? Sebab hidup ni semua senda gurau. Kita rasanya umur kita macam kita dah tak ada senda gurau lah. Tapi kenang balik apa yang kita buat tu, okay, kita memang dah menyesal, kita taubat, kita istighfar. So, it's time untuk kita sekarang masih hidup, kita boleh edit lagi. So, ubah dan top up dengan amalan-amalan kita untuk tutup kesilapan, keburukan kita dulu-dulu. Okay, dulu kita tak berilmu kan. Subhanallah, sayangnya Allah kat kita. Allah datangkan macam-macam peringatan untuk kita ingat. Okay, Allahu Akbar. Okey, kalau tengok buku kita ni, kita baca sekali lalu ya. Muka surat 95. Okey, ayat 1. Apabila langit telah terbelah, artinya peredaran cakrawala tidak lagi teratur dengan saksama sebagaimana biasa dan lantaran itu tentu. Ingat hari kita tengok langit begitu indah. Sekarang ni, memang sekarang cubalah keluar waktu malam. Okey, sangat indah langit sekarang. Banyak bintang jelas, bulan pun jelas. Okey, hari ini, semua keindahan ini sampai satu masanya nanti ia akan hancur. Okey. Seterusnya, dan apabila bintang-bintang telah jatuh berserak, okey. So masa tu kita akan benar-benar dalam ketakutan sebab memang betul dah gelap, langit dah terbelah dan kita dah nampak bintang-bintang berguguran. Okey. Kita memang ada hadis Nabi kan, kiamat berlaku bila dah tak ada lagi orang yang bersyahadah. Okey, so insya-Allah kita dah tak jumpa waktu tu insya-Allah. Okey. Kita tak jumpa, kita tak menyaksikan keadaan ni. Tapi Allah dah beritahu siap-siap dalam Al-Quran untuk kita bayangkan. Okey. Walaupun kita tak akan jumpa, tapi ingat, hidup selepas mati itu terlalu panjang. Hidup selepas mati itu terlalu panjang dan dia kekal. Okey, so kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Kadang-kadang kita ni selalu lupa mati. Sebab itulah minta panjang umur. Okey. Kita takut mati sebab tu minta panjang umur. Tapi sebenarnya mati tu ialah nampak prosesnya macam tak terlalu lama. Yang lama apa? Yang selepas mati tu. Okey, hidup selepas mati. Okey, tidak lagi terikat oleh daya tarik antara satu dengan yang lain yang menyebabkan hilangnya keseimbangan perjalanan alam ini. Okey, bersedia banyakkan amalan. Okey, kalau Riyadhus Shalihin baru ni Selasa lepas, manusia akan dibangkitkan telanjang kaki iaitu tak berkasut, telanjang jasad memang tak berbaju dan tak bersunat. So macam mana hebat, mahal ke, branded ke baju kita, kasut kita kat dunia ni, raja ke, orang miskin ke, semuanya akan dibangkitkan telanjang. Okey, jam, pakai tak jam? Tak ada lagi dah jam 50,000 tu. Okey, menggelegak, mendidih kerana goncangan yang ada pada seluruh permukaan jagat ini sebab yang satu bertali teguh dengan yang lain, ketika rosak yang satu, hancurlah semuanya. Ingat objek di langit jauh lebih besar daripada kita kat bumi ni. So kalau langit dah terbelah,
Kubur semua. Allah Akbar. Okay, dan apabila kubur-kubur telah dibongkar, okay, kerana manusia yang berkubur dihidupkan kembali untuk menghadapi hari mahsyar, hari berkumpul di saat yang demikian. Ayat 5, ketahuilah jiwa apa yang telah pernah dikerjakannya dahulu dan dia kerjakan kemudian. Okay. Ingat tak surah Yasin? Surah Yasin ayat 52. Apa skripnya tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata. Orang kafir Quraisy tadi kan dia tak percaya hari kebangkitan. Aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Orang kafir, dia akan kata celakalah. Tapi kalau orang beriman, dia kata apa? Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul. Okay? Okay, muka surat 96. Artinya, mengertilah setiap diri, baik diri engkau ataupun diriku. Pekerjaan dan perbuatan yang di masa hidup pernah dikerjakan, baik yang segera dikerjakan dan diamalkan, atau yang dilengah lalaikan, lalu terlambat mengerjakannya, sehingga yang penting dianggap kurang penting. Begitu pula sebaliknya sehingga umur pun habis. Apa yang kita buat dulu, okay, sampai kita lupa nak zikir pagi petang. Okay, sekarang kita dah banyak dapat peringatan. Okay, jangan tinggal Okay. So, lepas kita tadabbur, kita tafakur, kita tazakur, kita ambil peringatan daripada ayat ini. Okay, 1 sampai 5 ini. Okay, sebab ibaratnya macam kita nasihat anak-anak kita kan. Kita tahu dia nak exam minggu depan. Kita suruh dia buat apa? Ulang kaji kan. Okay, sebab nanti kamu menyesal. Kita selalu cakap macam tu. Macam itulah juga dengan diri kita. Kalau kita tak beramal daripada sekarang, nanti menyesal. Okay. Okay, ayat 6. Hari ni kita masuk ayat 6. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Okay. Ya, huruf nida, wahai. Allah tengah seru kita ni. Ya ayyuhal insan. Okay, so kalau ayat itu insan adalah untuk semua manusia, tak kira kafir ataupun beriman. Insan kata dasarnya ialah nasia, iaitu lupa. Wahai manusia yang pelupa. Itu maksud dia. Wahai manusia yang pelupa. Apakah yang memperdayakanmu? Ni soalan Allah tanya kita ni. Apakah yang memperdayakanmu? Berlaku derhaka sehingga kau tergamak berlaku durhaka kepada Tuhanmu. Dan Allah gunakan Rabb. Bi Rabbika. Rabb. Allah guna Rabb dalam ayat ini menunjukkan Allah yang mencipta kita, memiliki kita dan mengatur takdir hidup kita. Wahai sekalian manusia, apakah yang telah menipumu? Ghar tu perdaya ataupun tipu daya. Okay, apakah yang telah menipumu? Memperdayakanmu hingga kau lalai, hingga kau durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, Al-Karim. Okay, bi Rabbikal Karim. Ingat tadi saya ada sebut awal tadi, berilmulah dulu baru beramal. Ilmu yang utama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Sebab tu kebersamaan kita dengan Allah ialah Rasulullah mengajar kita setiap aktiviti hidup kita dimulakan dengan bismillah, menunjukkan kebersamaan kita dengan Allah. Tanda kita ingat Allah, tanda kita kenal Allah. Okay, so Allah tanya, kalau kita perhatikan, okay, benda yang paling penting to take note dalam ayat ni juga ialah insan. Insan maknanya apa? Pelupa.
Dan insan, Allah tak guna ya ayyuhallazina amanu. Bila insan maknanya termasuk orang kafir. Okey, ni untuk semua kafir dan beriman. Gharra ialah yang menipu. Okey, gharraka dengan ini pun penting juga Allah guna Rabb. Rabb sebab kita tahu ada 3 makna Rabb. Okey, apa makna Rabb? Yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Okey. Apakah yang telah memperdayakanmu hingga kau lupa Tuhan yang menciptamu, memilikimu dan mengaturmu yang Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Ingat kita baca tadabbur Fatihah dulu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu adalah sirah mubalaghah, maknanya bersangatan yang melampau-lampau sayangnya. Ar-Rahman apa? Rahmat, kasih sayang kan? Melampau-lampau sayang sangat dekat kita. Tunggu juga Karim ada ya. Dia namanya fa'lan ataupun fa'il. Okey, sirah mubalaghah ialah infinity, melampau-lampau. So kalau Karim ni maha pemurah juga, Allah yang maha dermawan. Okey, yang melampau-lampau dermawannya. Itu maksud sirah mubalaghah yang bersangatan. Okey, wahai manusia. So Allah tanya kita ni. Kenapa Allah tanya kita? Sebabnya Allah nak kita timbul perasaan, okey, kalau kita betul tadabbur ayat ni, sepertinya Allah pelik tengok kita. Allah pelik tengok kita sebab begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan pada kita, okey, tapi tetap kufur nikmat, tetap tak bersyukur, tetap tak taat pada perintah Allah. Sampai Allah tanya, apa yang buat kau sampai, apa yang telah tipu kau ni? Macam kita lah kalau marah anak kita kan. Apa yang buat kau sampai, ni mak tau. Apa yang mak dah besarkan kau, mak dah sekolahkan kau, mak dah masukkan kau you. Ni contoh. Okay? Kenapa? Apa yang mak nasihat kau tak nak dengar? Contoh. Itu contoh. Ibarat ni macam tu lah. Apa yang Allah tak beri dekat kita, semua Allah dah beri nikmat kat kita. Tapi kenapa tergamak juga manusia ini, semua manusia ini tergamak untuk durhaka kepada Allah Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Okay, Allahu Akbar. Okay, so Allah nak kita seolah-olah Allah nak beritahu apa? Allah heran. Allah pelik. Macam kita kalau dengar kisah si Tanggang ke kan, kisah anak durhaka. Pelik betul lah apa yang mak dia tak bagi kat dia. Semuanya serba cukup. Sekarang ni lah yang paling ngetop. Syahrukh Khan. Anak dia terlibat kes dadah. Kalau kita tu Syahrukh Khan kan kaya gila kan. Apa dia tak bagi kat anak dia? Macam mana anak dia boleh terlibat dengan pengaruh dadah? Dia sampai tak makan tak minum katanya. Kerana memikirkan macam mana dia boleh nak dadah? Apa yang tak cukup? Soalan macam ni lagi. Soalan ayat 6 ni. Apa, wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu sampai kau durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Ibaratnya macam ni. Kita ni semua mak-mak. Kita boleh faham. Mesti pernah. Tak pernah ya? Okey, Alhamdulillah banyak anak-anak kita semua taat. Tahniah, soleh-solehah semua. Tapi kita banyak tengok drama kan? Okey, drama yang paling sekarang ni Syahrukh Khan tu lah. Okey, so macam tu lah. Cuba kita renung balik. Kenapa aku ni? Surah Abasa Allah dah perintah. Renungkan makanan kau tu. Lupa saya nak cakap tadi. Wa idzal quburi bu'thirat, surah Takwir ke? Yang Zuwijat. Yang apa tu? Jasad akan bertemu dengan roh. Saya ni pun lupa. Zuwijat Takwir ke? Yang ada Zuwijat ayat awal-awal juga. Macam ayat 6 macam tu. Saya confirmkan. Ayat 7. Surah At-Takwir, ingat tak? Cuba tengok muka surat buku kita ni, muka surat 76 ataupun siapa kat Quran ni Zuwijat. Sebelum saya lupa Takwir ayat 7.
Wa idzan nufusu zuwijat, apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Kan ulama ada bagai tafsir kan, antara tafsirannya ialah apabila roh nanti akan dikembalikan pada jasad masing-masing. So itulah kaitannya juga wa idzan nufusu zuwijat. Okey, dengan ayat Al-Infitar ni, wa idzal quburu bu'thirat. Semua akan disatukan balik. Okey, roh akan disatukan balik dengan jasad. Saya suggest lah siapa ada radio kecil ke, selalulah dengar juzuk amma. Selalulah dengar juzuk amma. Dia rhythm yang sangat-sangat indah sebab kan dia sama je hujung dia bunyi kan. Ingatlah kelas tadabbur juzuk amma. Tak kira tak semesti kelas Dazara, apa-apa je kelas yang kita pernah attend juzuk amma. Supaya kita tak lupa hari kiamat. Supaya bila kita baca Fatihah dan solat Maliki Yaumiddin tu memang ingat hari kiamat. Terbayang-bayang langit terbelah, terbayang-bayang matahari yukawir. Okay? Ingat surah An-Nazi'at. Okay, bukalah banyak sangat dekat YouTube juzuk amma. Komplit daripada An-Naba sampai An-Nas. Bukalah. Kita akan lama-lama kita akan terikut. Okay, kita akan macam terngiang-ngiang nanti. Yang kadang-kadang selalu yang buat sendiri An-Nazi'at lah kan. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta. Sebab takut sangat nazak. Siapa yang jemput kita? An-Nazi'at ke An-Nashitat? Itu satu peringatan. Okay. Allahu Akbar. Okay. Balik semula kepada kita ayat 6 tadi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa yang telah menipu kamu, mendustakanmu, sehingga kamu lupa tentang Tuhanmu yang Maha Pemurah Al-Karim. Okay. Solat lambat, okay. Sedangkan Allah bagi sihat, Allah bagi rezeki yang cukup. Allahu Akbar. Okay. Allah bagi mata masih boleh melihat, Allah bagi telinga boleh mendengar. Okay. Macam anak kan, kita belikan handphone, dia lebih layan handphone daripada layan Quran. Okay, macam itulah nanti menyesal. Kita cakap pun dia tak apa dengar. Okay. Itulah dia, kita semua tertipu kita semua tertipu. Maknanya bila Allah kata apa yang menipumu, maknanya kita tertipu. Bila Allah kata apa yang menipu kamu, maknanya sahlah kita ni tertipu. Kat mana jawapannya? Tengok surah Fatir, surah ke-35, ayat 5. Fatir. Surah Fatir ayat 5. Perhatikan Allah juga guna ghar, iaitu tipu. Serupa juga kalau kat sini ya ayyuhal insan, tapi kat sini ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu adalah benar. Janji Allah itu benar. Yakinlah, al-haq. Sebab tu ada doa iftitah yang kita baca waktu solat sunat. Antaranya Nabi banyak membaca, ada satu doa iftitah tu. Kalau tak salah sekejap tengok Hisnul Muslim. Doa iftitah. Ada banyak jenis doa iftitah Cubalah tukar-tukar. Tak mampu yang panjang. Ni antara doa iftitah Nabi yang selalu Nabi baca waktu tahajud. Okay. Nampak tak dekat sini? Ni start daripada walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan nar. Semuanya benar. Semuanya benar. Okay. Nanti tengok dekat Hisnul Muslim nombor 16. Doa iftitah yang ke-32. Okay, kalau dalam surah Hisnul Muslim tu yang ke-32. Okay, tapi dia duduk dekat bab 16. Okay,
Tengok makna dia, ya Allah, bagimu segala puji, engkaulah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Bagi engkau kepujian, engkaulah yang mengurus langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Okey. Bagi engkau kepujian, engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Bagi engkau kepujian, engkaulah Tuhan di langit dan di bumi dan segala yang terkandung padanya. Bagi engkau kepujian, kepunyaan engkau kerajaan di langit dan di bumi dan segala yang terkandung padanya. Bagi engkau kepujian, engkaulah penguasa langit dan bumi. Bagi engkau kepujian, engkau yang maha benar, janji engkau adalah benar. Percakapan engkau adalah benar. Benar ialah hak. Hak pertemuan denganmu adalah benar. Hak. Syurgamu adalah hak, iaitu benar. Nerakamu adalah benar. Nabi-nabimu benar. Nabi Muhammad adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Sebegitu sekali Nabi memuji Allah. Kita macam mana memuji Allah? Alhamdulillah. Itu je. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu je. Tapi tengok macam mana Nabi memuji Allah dalam solatnya. Allahu Akbar. Okay? Sebab tu para Nabi adalah mereka semua bertafakur alam. Bila tafakur alam, kita tengok langit dan bumi. Sebenarnya alamin ini ulama kata maksud alamin adalah semua yang di langit dan di bumi dan di antaranya. Sebab tu alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya Rabb, Tuhan yang mengatur di langit dan di bumi. Kalau kita tengok contoh ni, ini contoh doa iftitah, introduction Nabi solat malam. Nabi baca doa ni. Tengok kan bagaimana Nabi memuji Allah. Sebab Nabi kenal Allah. Nabi kenal Allah melalui tadabbur Quran dan tafakur alam. Sebab tu Nabi boleh berapa banyak laila wan nahar ni. Fis samawati wal ard. Berapa banyak? Samawati wal ard ni berulang-ulang kali. Sebab tu pertukaran siang malam tu sangat besar. Sangat besar nikmatnya untuk kita. Perasan tak kalau tak ada matahari, macam mana kita nak makan buah, macam mana pagi nak masak? Sebab tu lah Rasulullah minta kita baca surah Ali Imran 190 tu, setiap ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Ya Allah besar, kalau tak ada langit, tak ada matahari, tak ada pertukaran malam dan siang, tak makan kita. Tak makan. Ni kalau makan tebikai je. Ni musim panas makan tebikai. Tadabbur, tafakur, tazakur tebikai tu. Macam mana pula nak buat tiga-tiga tu? Ingat surah Ali Imran ayat 190. Yang menggilirkan siang dan malam. Maka terjadilah 4 musim. Maka, contoh. Okay, musim panas, tembikai pun masak. Tembikai kan air kan banyak. So, tembikai selalunya musim panas. Limau sebab musim dingin kita selalu sesama. Limau tu masak sebab nak bagi kita ketahanan. Nak bagi kita kepanasan badan. Ya Allah, peredaran iklim 4 musim itu pun sangat. Ya Allah, kalau kita fahamlah alhamdulillahirabbil alamin. Cara kita tengok buah, cara kita tengok nasi, cara kita tengok langit bumi totally different. Semua sekali tadabbur, tafakur, ta'ammul. Pening pula susah tadi macam tak apa, sikit. Biasakan dengar dulu, lama-lama kita akan biasa faham. Okay, semuanya kita kena buat. Untuk apa? Untuk kenal Allah. Sebab tu Allah tanya kenapa? Apa yang buat kau tertipu sampai kau tak kenal Tuhan yang Maha Pemurah ni? So nak kenal Tuhan yang Maha Pemurah Al-Karim ni, antaranya ialah tengok penciptaan langit dan bumi. Sebab tu bila hari kiamat Allah mulakan dengan langit. Okay? Ada banyak benda sangat nak cerita ayat 5 ni. Okay? Ayat 5. Yalah. Kait sebenarnya surah Al-Infitar ayat 6. Okey, jawapannya duduk dekat Al-Fatir, surah Fatir ayat 5. Surah Fatir ayat 5 Allah menjawab, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu adalah benar. Allah Al-Haq. Kalau Allah kata kau baca 1 huruf dalam Quran, ganjarannya 10, nanti dekat buku catatan amal kita confirm ada. Apa semua yang kita baca Quran tu memang balasannya 1 huruf 10. Itu confirm sebab janji Allah memang benar, bukan janji manusia. Okey. Seterusnya Allah kata, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kamu diperdayakan
dekat buku kita cuba tengok surah Al-Infitar Allah guna gharra. Fi'il madhi. Gharra. Apakah yang telah diperdayakan kamu? Tengok surah Fatir ayat 5 mudhari'. Taghurrannakum hayatud dunya. Yang sentiasa memperdayakan kita. Soalan Al-Infitar, apa yang telah perdayakan kamu? Jawapannya surah Fatir ayat 5 Allah kata yang sentiasa menipu kamu ialah hayatud dunya. Nombor satu, apa yang tipu kita? Dunia. Kehidupan dunia ini telah menipu kita. Nikmat-nikmat yang kita dapat kat dunia ni lah yang telah menipu kita. Kemudian kedua, wala yaghurrannakum. Allah kata dan janganlah engkau diperdayakan. Mudhari' maknanya dunia dan syaitan yang akan sentiasa perdayakan kita. Billahil gharur. Okey? Dan janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah lalu kamu lalai dan menderhaka. Okey? So, apa yang penting dekat Fatir ayat 5 ni ialah sama. Dia punya susunan tu macam sama. Tapi ini adalah jawapan kepada surah Al-Infitar ayat 5. Sama. Maknanya dia terus menerus Ya. tipu oleh dunia. Ya. Dalam Infitar Allah tanya apa yang telah tipu kamu? Dan Allah kata yang tak henti-henti menipu kamu ialah kemewahan. Sekejap nampak nanti dia tutup. Saya kecilkan sikit. Okey, yang akan terus-terusan. Okey, tadi gharra fi'il madhi, past tense. Okey, kan Allah tanya ni. Maknanya benda tu dah ni kan hari kebangkitan. Okey. So, apa yang telah menipu kamu? So, sekarang kita ni kat dunia Okey, Allah bagi jawapan dah ni. So, sebab tu untung orang yang tadabbur Quran, dia dah dapat soalan bocor. Dia dah dapat jawapan. Okey, Allah kata ni fi'il madhi. Tak nampak pula. Okey. Ni fi'il madhi. Oh, sebab saya tak tekan pen. Okey. Compare dengan surah Al-Fitar, Allah guna ghar tu fi'il madhi past tense. Dalam surah Fatir ayat 5 ni ialah mudhari'. Itu present continuous tense. Continuing. Okey? Yang menipu kita, okey, ialah kemewahan dunia. Lilap-lilap dunia ni diperdayakan oleh kemewahan hidup dia. So ada dua sebab. Satu, kemewahan dunia dan yang kedua ialah yang menipu kita siapa? Syaitan. So kemewahan dunia ni satu, syaitan ni dua. Syaitan yang menjadi, ya Allah, cuba baca tafsir ni, terjemahan ni. Sebesar-besar penipu. So siapa kena scam ke apa belum cukup besar lah penipu tu. Sebab yang paling besar penipunya ialah syaitan. Dan janganlah, so dua dalam ayat ni, kemewahan dunia dan syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Allah Akbar. Lepas tu Allah sambung dekat ayat 6 tu, Allah kata apa? Dekat ayat 6, Allah ingatkan kita, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ingat surah Al-Mulk kita baca ashabus sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu. Adu ni ialah musuh. Okey? Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia betul-betul musuh. Okey, jangan geng, jangan komplot. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Innama, bila ada inna, sesungguhnya tambah pula dengan ma. Hanyalah.
Sesungguhnya, hanyalah. Okay, begitu penegasan yang Allah beritahu kita. Sesungguhnya hanyalah yada'u. Siapa yang mereka dalam ni ialah syaitan. Mereka mengajak. Okay, yada'u mereka mengajak. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya hizbahu tu, hizib golongan golongannya supaya menjadi dari liyakunu, okey, penduduk, okey, min ashabis sa'ir, dari penduduk neraka. Allah Akbar. Kau tengok ayat 7. Allazina kafaru. Siapa ni? Allazina ialah isim mausul kepada siapa? Kepada ayat sebelum tu, iaitu penduduk neraka tu. Allazina kafaru lahum azabun syadid. Nampak tu, tanwin masuk dekat shin. Azab yang sangat-sangat keras. Lepas tu ada qaqalah pula tu. Maknanya keras dan kuat. Sebab tu kita baca syadid. Azab yang sangat kuat, sangat keras. Dan nama azab confirm keras. Dia masuk dia dengung. Okay, sangat keras. Wallazina amanu, tetapi untuk orang yang beriman, wa amilus solihat, iman, kerana dia beriman maka dia beramal soleh. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lebih kurang surah Al-Mulk kan. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang berat, dan orang yang beriman serta beramal soleh bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Sebab tu yang kita kena koja sebenar-benar ialah keampunan Allah. Surah Ali Imran ayat 135. Wasari'u ila maghfirah. Bekejarlah kita bersungguh-sungguh kepada keampunan Allah. Itu yang boleh sebab kita dah tertipu. Kita dah terpedaya. Kita dah terikut. Okay? So, taubatlah. Istighfarlah. Mohon ampun. Dapatkan keampunan daripada Allah. Maka bukan saja dapat keampunan, dapat pula pahala yang besar. Okay? Sebab tu kalau kita diuji musibah sebab kerana sayang Allah. Kerana Ar-Rahimnya Allah. Allah tahu kita dah ada pengetahuan tapi kita lalai. Kita ada ilmu tapi kita lalai. Kita tak beramal. Maka Allah datang kalau Allah tarik nikmat sikit. Nikmat kaki ke. Apa je lah nikmat. Makan tak rasa ke. Okay? Supaya apa? Kita cepat kembali kepada Allah. Okay? Itu tanda sayang Allah dekat kita. Sebab tu kalau sakit sebut Alhamdulillah. Redha. Itu tandanya kita redha. Sebab tu tadabbur, tafakur, tazakur. Dia apa je kita tadabbur mesti dapat, patutnya dia akan mendatangkan impact pada kita untuk kita amalkan. Apa juga kita faham maknanya ayat ayat pasal ni, ayat 23 ni, ibarat seperti orang memberi ancaman, orang bagi solusi. Betul. Sebenarnya soalan Infitar, thanks ingatkan, soalan surah Infitar ayat 6. Ia adalah soalan ancaman. Ia adalah soalan bentuk, bukan mengancam bukan mengancam yang wah, you look mengancam, bukan. Ini soalan berbentuk ancaman. Sepatutnya kita kena renung betul-betul ayat ni. Okay, renung betul-betul ayat ni. Sungguh Allah tengah tanya kita, dan soalan ni Allah tengah tanya ni setelah Allah ceritakan fenomena hari kiamat kan. Patutnya fenomena hari kiamat tu kita dah sangat-sangat takut. Sebenarnya yang lebih menakutkan lagi ialah soalan pula. Ayat 6 ni. Saya dah tanya kot minggu lepas kan. Apa yang paling menakutkan? Dah tanya kan? 1 sampai 4 ni sangat menakutkan. Tapi lebih takut lagi sebenarnya ayat 6 ni. Sebab ialah pada hancur dah kiamat. Ialah dah kiamat. Tapi kena ingat yang kita nak hadap lepas semua ni hancur ialah ni yang Allah nak tanya ni. Kita pula ayat 5 tadi dah tengok pula tu kita amal lah tu. Habislah. Tak boleh lari. Kan surah At-Takwir tanya. Surah At-Takwir kan tanya. Ke mana kau nak pergi? Matashabun kan. Surah At-Takwir ayat 26. Fa'aina tadhhabun. Ibarat macam tu. Kau nak lari mana? Dah dapat minta amalan, dah tahu pula. Lepas Allah tanya pula, apa yang buat kau tertipu selama ni? Dah kantoi kan kita kan? So nak pergi mana? Allah dah sebut dekat surah Takwir ayat
26. Mana dunia dah hancur. Dunia dah hancur, dah tak ada apa dah. Maka ke mana kamu nak pergi lagi? Jadinya sekarang dunia dah hancur, apakah Hmm. respon kita Hmm. setelah So tadabbur dah, tafakur, tadi dah bayangkan alam semua ni, kemudian tazakur. Inilah dia yang zikra. Apakah zikra yang kita dapat pada ayat ni? Peringatan. Sebenarnya 17 kali paling kurang dah sebut Malik Yaumiddin. Kenapa tak rasa bergetar juga? Okay, kenapa lupa juga? Kenapa ingat mati sekali-sekala? Kalau kita ingat mati, kita kena ingat lagi hidup selepas mati tu lebih jauh menakutkan. Dan kalau alam barzakh tu pun dah panjang, memang tak akan ada mati lagi lepas tu. Hidup tu memang kekal. Tapi kita ada dua persimpangan, nak pilih mana? Jalan kanan ke jalan kiri? Itu je choice yang kita ada. Okay, so sementara kat dunia ni memang banyak pilihan, tapi Allah dah kata kan, kita tahu Quran dan Sunnah je yang Nabi kata, aku tinggalkan kau dua perkara dan kalau kau pegang dua ni kau takkan sesat. So dua ni pegang. Supaya kita dapat direction siratal mustaqim. Istiqamah. Allah Al-Malik, Allah sangat berkuasa. Di hari pembalasan itu tidak ada yang lebih berkuasa, hanya satu saja. Allah Al-Malik. Sebab tu Imam Syafi'i dia ada mengatakan rakaat pertama kita baca Malik Maliki Yaumiddin. Tapi rakaat kedua kita buat pula Maliki Yaumiddin. Sebab Al-Malik ni, kalau Malik dia penguasa, raja. Tapi bila Maliki Yaumiddin yang mengatur. Ibarat macam saya duduk rumah sewa. Rumah tu saya punya ke? Bukan. Tapi saya yang duduk situ, saya yang kontrol rumah tu sekarang ni. Betapa ramai orang dia kontrol keadaan tapi sebenarnya dia bukan pemilik mutlak. So Allah nak bagi tahu bila dia Al-Malik dengan dia Malik, dua-dua. Dia memiliki dan dia juga yang mengatur. Okay, so tu kita faham. Lepas tu surah An-Nas, Malikin Nas. Pendek. Okay. Allahu Akbar. So Fatir 5-7 ni, ayat 5 lah spesifik. Kita tengok semua sama. Allah guna ghar juga. Okay, Allah guna An-Nas sama dengan insan. Bezanya ialah ghar tadi madhi, dalam infitar, dalam Fatir ialah mudhari. Okay, so kita dah nampak dah apakah dua yang menipu daya kita? Ada lagi tak? Ada. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, kenapa manusia itu tertipu? Ialah sebab, kita tengok surah Al-Infitar ni, sebab dia tak kenal Allah Al-Karim. Puncanya ialah tak kenal Allah. Kat situ Allah letak nama spesifik Allah Asmaul Husna Al-Karim. Maknanya kat situ kenapa manusia tertipu menurut Sayyidina Umar Al-Khattab ialah Sayyidina Umar Al-Khattab menjawab soalan ini. Dia mengatakan kerana manusia tidak kenal Allah. Sebab itulah maka berani berbuat maksiat dan melakukan dosa-dosa. Okay? Cuba bayangkan kalau kita buat dosa, kita tertengok benda yang tak elok, adakah terus mata kita buta? Tak. Mengumpat tiba-tiba dia bisu. Tak. Punyalah Allah Al-Karim. Allah Al-Halim. Kan? Allah tangguh kita punya azab. Okay? Sebab tak cukup kenal Allah. Okay, makin kita belajar Asmaul Husna, kita nampak kan? Okay, antara kaedah yang paling penting kita belajar fikir Asmaul Husna ialah semua nama Allah adalah sifat Allah. Tetapi bukan semua sifat Allah itu adalah menjadi nama untuk Allah. Kalau kita manusia, nama kita sifat berbeza kan? Tapi Allah, setiap nama Allah itu adalah sifat Allah. Okay, so sifat Allah yang pengasih penyayang. Okay, kita akan nampak dekat alam ni. Contoh kenapa tembikai keluar musim panas. Contoh. Macam itulah. Okay, itulah kasih sayang Allah. Ar-Rahman. Ingat Rahman, kalau belajar bahasa Arab dia fa'lan. Maknanya panjang tu kan. Al-Quran. Ar-Rahman. Panjang kita baca. Sebab apa? Bersangatan. Melampau-lampau sayangnya Allah kat kita ni. Tapi adakah kita melampau-lampau bersyukur pada Allah? Melampau-lampau beribadah kepada Allah. Pernah tak dengar orang solat sampai pingsan? Orang jogging sampai pingsan ada. Kan? Tapi solat sampai pingsan ada. Pernah tak kita dengar kenapa dia mati sebab puasa? Tak. Diet ada. Anoreksia kan?
Okey, maknanya amal ibadah tu kita sebenarnya belum sampai tak maksimum sebenarnya. Belum. Okey. Kalau maksimum pun tak ada sampai memusnahkan kita. Kan? Membaikkan lagi ada. Allahu Akbar. Okey, Allah Al-Karim, Allah yang maha mulia, maha pemurah. Sebab apa dia lalai? Sebab apa dia tertipu? Sebab dia tak kenal Allah Al-Karim. Okey, sebab tu tergamak dia buat dosa. Okey. Itu menurut Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian surah Fatir ayat 5 Allah menjawab juga. Okey, sebab kemewahan dunia dan syaitan. Okey. Dan peringatan untuk kita semua juga bila kita sebut pasal harta, ialah surah At-Takatsur. Sifat suka mengumpul-ngumpul. Okey? Kumpul harta, mula-mula kejar dapat tak cukup satu, kumpul pula. Bila dah kumpul, sibuk bilang. Bila bilang rupanya, anak 5, rumah kena 5 paling kurang. Contoh. Okey? Kejar, lepas tu kumpul, lepas tu sibuk bilang harta, kebun dan sebagainya, sampailah tak sedar, tak ingat tentang mati. Okey? Kadang-kadang itulah sebabnya Allah bagi ujian musibah. Allah tarik satu. Kan? Sebab apa? Allah nak kita kembali pada dia. Supaya kita sedar. Okey? Itu surah At-Takatsur. Okey? Dan satu lagi. Sayyidina Umar Al-Khattab tadi kata apa? Kenapa manusia tipu daya? Sebab manusia itu bodoh, jahil. Sebab dia bodoh, dia tak kenal Allah. Dia tak mengenal Allah. Dia baca Fatihah, dia baca Bismillah. Tapi dia tak kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu hadis kita belajar fikir Asmaul Husna, man ahsaha, bukan menghitung 99 saja Asmaul Husna. Maksudnya apa? Sangat faham tentang nama dan sifat Allah. Maka dakhala jannah. Bila kita faham, kita kenal nama dan sifat Allah, kita kenal perbuatan Allah. Sifat Allah ni ialah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu ialah sifat Allah. Maknanya nampak kasih sayang Allah, nampak kekuasaan Allah. Okey, itu adalah sifat Allah, itu adalah nama Allah. Kita kenal setiap tindakan dan perbuatan Allah atas diri kita. Setiap perbuatan Allah di alam ini, itu juga ialah nama Allah. Ingat, nama adalah sifat Allah. Semua nama Allah adalah sifat bagi Allah. Tapi bukan semua sifat adalah nama Allah. Ingat itu memang kaedah yang kita belajar awal-awal dulu. Okey, kalau kita ingat lagi, kemudian nama Allah ini ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. So kita kenal lah, kita akan kenal. So kenal, faham, kemudian kita beramal dengan Asmaul Husna. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab kata, mereka jadi tertipu, okey, sehingga tak beramal di dunia, ialah kerana mereka tak kenal Allah. Okey, cuba kita tengok surah Al-Ahzab. Surah ke-33 ayat 72. Okey. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya. Surah Al-Hasyr ayat 20. Allah kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Kalau Allah turunkan Al-Quran ke atas gunung, apa akan jadi pada gunung tu? Pecah. Kerana tak sanggup memikul tanggungjawab tu. Maknanya kalau Al-Quran itu diberi akal dan tadabbur Quran, Quran tu akan pecah. Tapi kenapa kita tadabbur Quran tapi kita masih sombong? Maknanya something wrong dengan hati kita. Sehingga tak boleh dipecahkan dengan Al-Quran. Maknanya Al-Quran tak boleh masuk sebab apa? Hati masih keras. Okay? Masih hitam.
Allah kata apa? Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya, Allah berkata potensi ahsanut taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surah At-Tin ayat 4, sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman, zalumah, dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jahulah, bodoh, jahil. Okey, kalau kita tengok baris dua tu, maknanya tanwin jumpa jin memang masuk lah. Dengung. Okey, maknanya kalau dah zalim tu confirm membodohkan diri sendiri. Sebab tu Rabbana zalamna. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa kita zalim? Sebab kita tak kenal Allah yang telah beri nikmat pada kita. So bila jahil tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah maka tak taat perintah Allah. Okey, bila tak taat perintah Allah maknanya buat maksiat. Okey, lawan pada taat ialah maksiat. Okey, itulah namanya menzalimi diri sendiri. Atas sebab kejahilan, atas sebab kebodohan, tak mengenal Allah, tak mengenal nama dan sifat-sifat Allah, maka dia menzalimi diri sendiri dengan tidak melakukan ketaatan, malah berbuat maksiat. Okey, so inilah dia kalau kita simpulkan. Apakah sebab manusia terpedaya? Kalau menurut Sayyidina Umar Al-Khattab ialah kerana jahil, iaitu tidak kenal Allah, tidak ma'rifatullah. Itu alasan yang pertama. Kalau ikut konteks ayat 6 tu ialah tak mengenal Rabbul Karim. Okay. Kemudian kalau surah Fatir ayat 5, apa yang menipu? Kemewahan dunia dan syaitan, penipu paling besar. Kemudian kemewahan dunia tu ingat dalam surah At-Takatsur. Okey, surah At-Takatsur. Mana Quraisy? Okey, saja saya nak share. Cuba tengok 105 surah apa? Al-Fil. Surah 106 Quraisy. Okey. Al-Fil ni nak memberitahu orang kafir Quraisy di Allah beri nikmat keamanan. Kemudian Quraisy, Allah beritahu orang kafir Quraisy ni mereka boleh berdagang, okay? Mereka dapat keamanan, dapat nikmat yang banyak. Keamanan, kenikmatan yang sangat banyak, tetapi mereka Al-Ma'un, surah Al-Ma'un selepas itu mereka yukadzibu biddin, okay? Mereka mendustakan agama, mereka tak bantu orang miskin, mereka dera anak yatim, okay? Itu antara, sebab tu surah Makkiyah ni sebenarnya surah Juzul Amma ni kalau kita perhatikan relationship setiap surah tu, sebab tu kita ni janganlah terpedaya dengan kenikmatan, janganlah terpedaya dengan keselesaan kita, okey? Okey, sehingga jangan jadi sampai Al-Ma'un. Kalau kita kaitkan dengan ayat 6 ni, itulah yang tipu dayanya kemewahan dunia tu, tipu daya kemewahan dunia, At-Takatsur. Tengoklah, okey, dia sebenarnya susunan surah-surah Al-Quran ni adalah bukan saja-saja bukan, dia adalah memang dari Allah. Okey. Kitab Al-Quran ini adalah kitab mukjizat. Okey. Takkan habis kita menggali ilmu di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kita. Okey, kita studilah juzuk 30 ini sebab dia adalah surah Makkiyah, sebab nak membina akidah kita, membina tauhid kita. Ingat tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah. So, dia adalah akidah. Macam mana kita nak menyembah Allah kalau kita tak kenal Allah? Kalau kita tak tahu kekuasaan Allah? Kita tak tahu kudrah Allah? Okay, surah Juzul Amma ini banyak ayat-ayat kauniyah. Banyak ayat-ayat tentang alam, gunung, malam, siang, laut. Untuk kita renungkan. Okay, untuk kita ingat Allah sebenarnya. Okay. Tak boleh pisah semua tu, tak boleh. Okay.
Sebab tu antaranya kan ulama selalu berpesan, kita kalau kena cari circle maksud saya bai'ah, surrounding yang kita sama-sama asyik cerita pasal akhirat je, asyik cerita pasal Quran je, asyik cerita InsyaAllah kita akan ingat. Siang ikan pun, kenapa mata dia sebelah sini. Kenapa ayam kalau lintas jalan tak toleh kiri kanan? Okey? Allahu Akbar. Kalau mata kita satu depan satu belakang, kita nak jalan ke mana? Nak ke depan ke nak ke belakang? Dua-dua nampak. Nak ngiring ke? Kan? Allahu Akbar. Iaitu okey. Kita sambung ayat 7. 11:10 dah. Sikit je lah. Nanti detail kita bincang minggu depan Okey, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah? Pemurahnya Allah Al-Karim ni Allah tunjukkan dekat ayat selepasnya. Apa Allah tunjuk dekat selepas tu? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Karimnya Allah yang pertama Allah khalaqaka. Allah mencipta kita. So Allah Al-Karim mencipta kita dengan penuh kedermawanan. Okey? Lepas tu bila Allah dah cipta kita, fa'adalak, Allah sempurnakan kita. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu menjadikan kamu seimbang. Bayangkanlah, contoh, kita lahir waktu baby ada gigi tak? Tak ada. Okey, sampai masa pula gigi susu tu akan tanggal satu tanggal. Kemudian tumbuh pula gigi kekal. Gigi kekal tu sampai masa dia akan stop. Ada ke dia bagi panjang je? Macam kuku kena buang. Tak. Gigi kita sampai masa dia berhenti. Tangan kita masa kita kecil kan pendek je tangan baby tu kan. Tapi makin lama makin panjang. Adakah dia panjang selama-lamanya? Tak. Sampai masa dia berhenti. Allahu Akbar. Allah boleh je nak tunjuk kaki kita sebelah panjang sebelah pendek. Jari kita sama tegak. Allah boleh je buat. Tapi Allah begitu. Itulah dia. Okay, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kitalah sebaik-baik kejadian. Sempurna. Allah bukan sekadar cipta, Allah sempurnakan kita. Okay? Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu menjadikan kamu seimbang. Allah Akbar. Kalau kita tengoklah kejadian kita, kalau macam dulu pun kita pernah belajar sains kan? Macam mana, how complicated is kita punya sistem pernafasan. Okay? Melibatkan daripada hidung, saluran pernafasan kita ada tracheal, ada bronchiolis, bronchite, paling halus sekali, alveolus, pertukaran darah, oksigen masuk, oksigen keluar. Itu baru satu sistem pernafasan. Belum sistem pencernaan. Allahu Akbar. Kalau kita tengok diri kita ni, okey, saya nak kaitkan. Tadabbur daripada perkataan dabbar. Kalau bahasa Melayunya, bunyi buruk sikit lah, dubur. Dubur tu dekat bahagian belakang kan. Sebab tu ayat Quran tu kita kena fokus bila dah sampai dekat hujung ayat. Contoh, kita makan, hasil dia keluar kat mana? Hasil yang tak apa, memang tak sedap nak sebut. Najis tu. Keluar kat mana? Dubur kan. Setelah apa? Setelah dicernakan. Sebab tu tadabbur ni ialah, okey, kalau saya cerita bab makan, nombor satu mula-mula kita makan dengan masuk mulut kan. Okey, kita baca Quran, kita tengok. Tu proses makan. Lepas tu bila dah masuk dalam mulut, kita mula merasa, betul? So kita baca pula terjemahan. Oh, tadi baca Quran tu masuk dalam mulut, lidah kita merasa, itu ialah kita mula baca terjemahan. Cukup ke sekadar tu? Sampai kat lidah je ke? Kita mula telan sampai dekat perut, dekat usus kita, dia dicernakan. Yang baik kita ambil, yang tak baik dia akan dibuangkan ikut dubur kita. So kalau kita analogikan tadabbur, proses tadabbur Quran dengan proses kita makan. So kita dah, adakah cukup sekadar baca bertajwid dan bermakhraj? Kita mesti juga wajib fardu ain belajar tajwid makhraj ni supaya apa? Tak salah makna. Aziz dengan ajiz, teruk makna dia tu. Beza dia jauh sangat. Sebab tu kena, kita nak sebut Allah Al-Aziz, tapi sebab sebut Allah Al-Aziz, lain. Makna dia terus lain Okay, Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Aziz, lemah. Tu bahaya. So dah baca dengan bertajwid, bermakhraj, itu baru makan. Tu makna makan sedap lah tu.
Lidah pula rasa, sedapnya. Okey. Ya Allah, nikmatnya sebab baca terjemah. Oh, ayat ni cakap macam ni. Cukup ke sekadar baca terjemahan? Sebab tu kita kena baca tafsir. Masuk kelas, baca kelas tadabbur tafsir. Di situlah proses pencernaan kita berlaku. Fikir ayat bil ayat. Contoh surah Al-Infitar ayat 6, punya jawapan dekat Fatir ayat 5. Itu dicernakanlah tu, diproses. Okey, absorb semua yang baik. Okey, benda yang kalau kita tengok benda yang tak baik tu ada pada aku ni memang ya Allah, tengok iklan Shopee dah terpedaya. Kan? Kena jahat juga buka apps Quran. Kat bawah tu iklan Lazada. Iklan Shopee keluar kat bawah tu kan. Okay. So, kita ni mudah terpedaya. So, ya, kita cernakan. Tadabbur tu ialah mencernakan tu lah. Muhasabah diri. Betul lah. Kau nak tunggu sampai kau menyesal dekat ayat 5 ni ke? Tak nak. Nanti ayat 5. Lepas tu rupanya soalan Allah bagi dekat ayat 6 ni. Kau dah bersedia ke? Itu kita cernakan. And then last kali, yang perangai buruk. Sebab tu, apakah impact kepada tadabbur? Ialah tazakur. Kita dapat petik peringatan tu. Mulai hari ni Zarina, contoh. Inilah apa yang aku boleh petik. Contoh ayat 1 sampai 6 hari ni, sampai 7 ni apa yang aku boleh petik. Zikranya, ibrahnya, tengok alam, ambil ibrah, ambil pelajaran, apa dia. Maka percayalah, ending tadabburnya ialah kita sebenarnya melakukan proses tazkiyatun nafs. Kenapa antara salah satu penyucian jiwa adalah Al-Quran? Tadabbur Quran. Sebab bila kita dah mencernakan ayat Quran itu, kita dah dapat mengutip zikra, memetik ibrah daripada ayat Quran yang kita tadabbur, dan kita buangkan perangai buruk kita tu, macam dubur tu, buang najis tu, yang tak elok tu kita buang, tak bermanfaat untuk badan kita buang. Okey. Kemudian apa hasilnya? Produknya apa? Kalau ilmu hasilnya ialah ibadah. Kan? Ilmu hasilnya ialah iman, iaitu ibadah. Okey, maka tadabbur hasilnya kita dapat apa? Akhlak, iaitu setelah kita melakukan proses tazkiyatun nafs. Bila kita dah buang perangai tak baik kita dan kita nak mengamalkan apa ayat Quran yang kita dah tadabbur tu, sebab kita dah faham, bukan sekadar baca, bukan sekadar baca terjemahan, kita baca tafsir. Makanya hati kita bersih, jiwa kita tenang, hati kita lapang. That is why kita wajib tadabbur Quran. Merenung satu ayat Quran, adalah jauh lebih baik daripada kita mengejar ibadah jasad. Sebab tadabbur, tafakur, tazakur adalah amalan hati. Merenung ayat Allah, kenal Allah. Lepas tengok ni, cepat-cepat nak search. Apa makna Al-Karim? Kelas kita memang belum masuk lagi. Soon, very soon akan masuk nama Allah Al-Karim. Okay, so proses, walaupun satu ayat ni, proses. Ingat, tadabbur adalah proses. Macam mana kita makan. Okay, nampak tak dia punya analogi tu? Sebab itu, kalau orang yang tadabbur, tapi tak berubah, maknanya ada something wrong lagi. Ada lagi proses yang kita tak buat. Okay, so ni saya ada poster dia sekejap ya. Ni ulang kaji lah. Ni kelas senior ni. Ni patutnya kelas untuk petang ni. Kelas batch. Tadabbur batch. Second batch. Tapi tak apa. Terjemahan apa terjemahan? Proses peralihan bahasa daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Sebab Quran bahasa Arab. Okay. Tafsir adalah keterangan atau penjelasan mengenai maksud sesuatu ayat. Okay. Kita macam contoh kita sekarang ni baca tafsir Al-Azhar, tafsir Hamkah, dia mengurai lebih detail daripada terjemahan. Okay. Tadabbur, mengetahui maksud tersirat dan tersurat di sebalik sesuatu ayat dengan memerhatikan maknanya, hukumnya dan rahsia di sebalik ayat tersebut. Okay. So sebenarnya ini adalah menurut Imam Ash-Shankiti. Inilah 5 proses yang saya sebut tadi tu. Okay. Mula asal dengan al-qira'ah, baca, mesti bertajwid. Itu adab kita dengan Quran. Ini adalah bahasa Al-Quran. Kalamullah. Kita hormat. Kita baca dengan tajwid dan makhraj. Okay. Baca, kedua, faham. Iaitu kita baca terjemahan. Okay. Al-idrak, kita mula buka tafsir. Okay. Kita nak tahu dengan lebih mendalam. Kita masuk kelas tadabbur contoh. Kemudian al-amal,
Apa yang kita faham tu, itu yang kita amalkan. Okay, kita amalkan dengan ayat yang kita baca. Okay, so kalau ayat hari ni kita belajar, apa yang kita ingat? Okay, aku ni apa yang aku nak tinggalkan kalau aku dah tak ada besok? Akhirat tadi, amalan akhirat. Apa yang kita nak tinggalkan? Sekarang kalau dah masih kat dunia ni, apa yang aku kena buat? Kena buat dah. Okay, al-amal. Itu tanya kita beramal dengan apa yang kita dah faham. Kemudian insya-Allah endingnya, so kita tak nak kita just masuk kelas tadabbur, kita tadabbur. Kau dah tadabbur? Dah. Ending tu tak apa. Apa endingnya? Apa produknya? Tazkiyatun nafs. Jiwa yang lapang, hati yang tenang. Yang bersih. Ingat, kita nak jumpa Allah, kita nak bawa qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang selamat ialah hati yang bersih. Okay? So, penyucian jiwa berlaku bila kita tadabbur Al-Quran. So, dia bukan satu benda yang remeh-temeh, yang main-main, buat sambil-sambil. Kalau ada masa, kalau sempat. No. Ambillah walaupun satu ayat. Renung. Itu kan kita baca Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad SAW baca surah Al-Ma'idah ayat 118 sepanjang malam Nabi solat malam. Itu je satu ayat yang Nabi ulang. Allah Akbar. Okay. So ini adalah saya rasa baik saya tak sambung lagi sebab banyak yang nak dihuraikan sebenarnya ayat 7 dengan ayat 8 ni. Supaya kita betul-betul rasa nikmatnya Allah Al-Karim ni. Baiknya, dermawannya Allah Al-Karim ni dekat kita. Sebab tu Allah suruh kita perhatikan tubuh kita. Ciptaan kita. Allah buat kita sangat seimbang. Kan? Allah Akbar. Ada apa-apa nak tanya? Dekat Meet, Alhamdulillah ramai masuk Meet. Alhamdulillah, terima kasih. Izan, Kak Mila, Liza, Kak Nurizan Baharin, Kak Rosnah, Kak Sania, Sarah, Kak Zaitun Ma'ruf, Mak Kia, Alhamdulillah. Dekat FB, Kak Ruzila, Kak Syarifah, Kak Zubaida, Kak Azni, Salina, Kak Salina, Kak Nosia Nordin, Kak Salimah, Kak Darimah, Fauzia Nordin, baru ke? Fauzia Nordin. Okay, Kak Zaitun Zainal, Kak Shima, Kak Roslina. Kan? Akila Zami, Kak Roslina. Alhamdulillah. Kak Aisyah. Okay, Alhamdulillah dapat bersama pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat sesuatu daripada kelas pagi ni. Ingat tadabbur, tafakkur. Inilah dua jalan untuk kita kenal Allah. Ayat-ayat Quran, okay, kita tafakurkan alam tu. Bawa ayat-ayat Quran ni, kemudian kita keluar tengok alam. Sebab alam ini Allah jasadkan nama dan sifat-sifatnya di alam ini. Sebab tu kalau bunga daripada dia kuduk sampailah dia layu semula. Okay, saya bagi contoh buah. Saya bagi contoh buah. Bagi gambar je. Alamak, bukan ni, sekejap. Okay. Okay, berlaku 4 musim ni. Okay, contoh buah ni. Ni projek tafakur ni. Kalau dulu kita sibuk nak tunggu buah tu masak je kan. Sekarang ni nak masak dah. Okay, ada seorang yang telah menomborkan proses-prosesnya. Start daripada yang kecil ni. Okay, ni nombor 1. Tak, bukan ni. Ni nombor 1. Sekecil ni biji benih dia. Okay, ni nombor 1, nombor 2. Seterusnya dia pusing. Sampailah akhirnya buah ni tua dan layu. Okay, so kita pun macam ni. Okay, kadang-kadang dekat diri kita, kita tak sedar kita memang kena ambil objek dekat alam ni. Bunga ke. Okay.
InsyaAllah kalau saya yakin kita semua dalam kelas ni kita dah lebih sedar kan. Siapa yang cikgu ke, siapa yang ada anak cucu ke, bawalah anak-anak kita kaji alam. Okay, dulu zaman saya kecil-kecil ada ilmu alam. Zaman sekarang tak tahu lah anak kita ada ke ilmu alam. Okay, belajarlah tentang alam. Okay, sifat-sifat daun. Okay, akhirnya lah itulah kita. Sebab bila kita kaji inilah membuktikan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Siapa yang buatkan proses semua ni ialah Allah. Allah ini Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan kita semula selepas kita mati. Bila dah jadi biji benih, tanam balik, hidup balik. Itu sebenarnya proses yang anak cucu kita pun dah faham. Sebab dia tengok biji benih boleh hidup balik. Tapi endingnya dia akan jadi buah dan dia akan tua juga. So mempreparekan, menyediakan anak cucu kita supaya tak jauh dari alam, dekat dengan Allah, supaya dia tak leka dan tak lalai. Allahu Akbar. Okay, saya mohon ampun dan maaf salah silap saya, kelemahan saya. InsyaAllah kita sambung lagi minggu hadapan. Okay, banyak-banyakkan tadabbur dan banyak-banyakkan tafakur alam. Rajin-rajinlah berbincang sesama kawan ke, saudara ke, adik-beradik ke. Okay, carilah geng. Kroni-kroni yang kalau kita bincang tu tak jauh, patah balik Quran juga insyaAllah. Ataupun sama-sama jemaah kita lah. Okay, insyaAllah. So, kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita ila liqa, berjumpa minggu hadapan. Ampun dan maaf, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah.